Okey, hari ini Mama nak cerita pasal bab 8, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. Okey, dalam bab ni, apa yang overall Mama akan cerita is pasal latar belakang masyarakat Arab. Lepas tu, kita tengok macam mana munculnya perkembangan tamadun Islam. Lepas tu, dah tengok kat situ, kita tengok pula macam mana yang kita katakan tokoh Nabi Muhammad SAW ni. Lepas tu kita tengok apa sumbangan tamadun Islam kepada dunia. And then last sekali kita tengok sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Tadi masa tamadun Cina kita cerita pasal pendidikan, betul? Untuk Islam ni kita mau fokus dekat sumbangan dia dalam bidang seni bina. Okey. Okey. Untuk tamadun Islam kita cerita pasal latar belakang masyarakat Arab. Macam mana latar belakang masyarakat Arab ni sebelum kedatangan Nabi. Okey. Dekat area tamadun Islam ni dia ada empangan Marib pada tahun 300 Masihi, di mana empangan ni dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Sebab dia tak belajar dari zaman sebelumnya. Lepas tu dari situ wujudlah zaman jahiliah yang bermaksud jahil. Masa tu diorang tak ada Nabi, tak ada kitab, diorang tolak ajaran Islam. Okay. So basically itulah fasa awal-awal tamadun Islam. Okay. So masa zaman jahiliah tu dia ada sistem masyarakat dia. Kita tengok dari segi politik, kita tengok dari segi ekonomi, kita tengok dari segi sosial. Okay. Dari segi politik ni kita tengok dia ada dua kelompok kumpulan. Okay. Satu adalah Badui, satu lagi adalah Hadari. Orang Badui ni dia orang nomad. Orang nomad ni dia berpindah randah. Dia tak duduk satu tempat. Okay. Biasanya apa aktiviti diorang ni? Diorang menternak binatang lah. Okay. Yang Hadari pula, biasanya orang-orang Hadari ni dia duduk kat kota. So apa aktiviti diorang ni? Biasanya berdagang. Okay. So nampak tak dua difference Badui dengan Hadari. Okay. So dari segi politik pula, biasanya diorang ketua diorang adalah digelar Syekh. Ya, Syekh. Okay. So dan dia punya sistem pemerintahan tu lebih kepada berdasarkan keturunan. Okay. Itu dari segi politik. Sekarang kita tengok dari segi ekonomi. Okay. Dari segi ekonomi, dia ada dua kawasan. Okay. Kawasan Yaman, yang mana dia punya ekonomi more fokus dekat kopi dengan gandum. Lepas tu ada kawasan Arab lah. Kawasan Arab ni banyak padang pasir, so dia tak berapa nak subur sangat. Okay. Lepas tu dari segi ekonomi kita tengok Badui. Orang Badui macam mana dia buat? Dia buat sistem tukar barang. Orang Badui ni main ekonomi dia adalah ternakan. Okay. Lepas tu kita tengok Hadari pula. Kaum Hadari ni, ingat tak tadi Mama cerita ada dua kumpulan kan? Ada Badui, ada Hadari. Hadari ni pula dia keluar berdagang secara kafilah. Dia by group. So kafilah ni macam small group gitu, lebih kurang. Okay. Lepas tu kat Yaman pula, dia punya aktiviti, dia bawa hasil dagangan daripada India ke mana, bawa ke Syam, Mesir. Biasanya orang Yaman buat macam tu. Lepas tu ada lagi satu golongan, dia Hijaz nama dia. Orang Hijaz ni pula dia beli barang kat Yaman, dia jual kat Mesir. Macam itulah basically dia punya ekonomi aktiviti. Okay.
Kita tengok, ingat apa Hijaz macam mana, Yaman macam mana, Hadari macam mana, Badui macam mana. Okay? Okay, tadi politik dah, ekonomik dah, sekarang sosial. Dari segi sosial, kita tengok agama-agama yang ada zaman jahiliah ni. Okay, first kita tengok apa? Watani. Yang mana dia sembah berhala. Nama-nama berhala, antara nama-nama berhala dia Al-Lata, Al-Huzza, Al-Manat, Hubal. Itu nama-nama berhala lah yang masa zaman tu. Lepas tu dia ada juga agama Majusi, yang mana dia sembah api. Dia agama ni berasal daripada Parsi dan dia banyak diamalkan dekat Yaman, Oman, Bahrain, kat area tu. Lepas tu kita ada dia ada agama Yahudi juga. Agama Yahudi ni yang mana Bani Israel yang punya lah. Agama Yahudi ni biasa belah-belah utara Arab. Okay. Lepas tu ada agama Nasrani. Nasrani pun dia lebih kurang sama juga. Dia dengan Yahudi, dia Bani Israel, dia belah-belah utara Arab juga. Okay. Lepas tu dia ada agama animisme. Agama animisme ni biasanya dia percaya dengan roh lah, kuasa roh, kuasa gaib, benda macam tu. Okay. Lepas tu dia ada lagi satu agama Hunafa, yang mana agama ni actually dibawa, ajaran ni dibawa oleh Nabi Ibrahim. Okay. Itu dari segi agama untuk sosial orang. Dari segi adat kehidupan pula, diorang ni suka buat tilik nasib. Contohnya diorang nak kahwin, diorang tanya Tok Momo dulu. Diorang sangat percaya dengan sihir. Diorang suka sihir orang. Lepas tu diorang ni pandang rendah kat wanita. Diorang selalu terlibat dengan maksiat zina. Lepas tu memang kalau saya hamba tu memang hina lah bagi diorang. Lepas tu diorang ni pun suka bersyair, suka bersajak, suka berpidato. Ini cara-cara adat atau adat-adat kehidupan orang masyarakat jahiliah masa tu. Okay, sudah faham pasal masyarakat jahiliah. Okay, tadi Mama dah cerita sebelum tamadun Islam. Mama dah cerita macam mana kerajaan, macam mana keadaan zaman jahiliah tu. So now Mama nak cerita macam mana munculnya perkembangan tamadun Islam. Okay, first kali Mama nak cerita pasal Nabi. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bapa Nabi ni meninggal masa Nabi dalam kandungan lagi. Okay, lepas tu ibu Nabi pula meninggal masa Nabi berumur 6 tahun. Siapa yang jaga Nabi? Datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib yang jaga. Okay. So masa mula-mula kemunculan Islam tu, Nabi sebagai pemimpin. Okay. Nabi dia dapat wahyu pertama tu dekat mana? Dekat Gua Hira. Okay. Pada 6 Ogos 610 Masihi. Okay. Antara orang pertama, dia ada dua peringkat mula-mula ajaran Islam tu disampaikan. Satu, pertama secara rahsia, kedua secara terang-terangan. Secara rahsia tu antara yang yang terawal peluk Islam Siti Khatijah lah. Okay. Lepas tu secara terang-terangan tu Nabi buat bersama kaum keluarga di Bukit Safa. Tapi Nabi mendapat tentangan hebat daripada bapa saudara dia yang bernama Abu Lahab. Okay. Lepas tu dah dekat Mekah, Nabi cuba ni sampai ke ajaran Islam. Nabi SAW decide nak hijrah ke Madinah. So dekat Madinah tu yang Nabi memperkenalkan piagam Madinah. So piagam Madinah tu dia adalah few detail-detail dia yang memang menunjukkan Nabi ni seorang pemimpin yang bagus sebab dia adil. Dari situlah Madinah ni menjadi satu negara yang adil dan maju. Okay. Antara sifat-sifat Nabi adalah Siddiq.
Siddiq tu bermaksud benar, amanah. Tabligh, tabligh ni disampaikan ajaran. And fatanah, bijaksana. Itu memang sifat Nabi. Okay, so tadi Mama dah cerita pasal Nabi. Sekarang Mama nak cerita pasal penyebaran Islam zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Okay, tadi masa Nabi, dari Nabi lahir sampai Nabi hijrah, hijrah Madinah. So Madinah maju. Mama cerita apa sifat-sifat Nabi yang buat apa semua tu maju. Okay, so lepas Nabi wafat, Mama cerita pula pasal penyebaran Islam pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ingat tak kita ada 4 khulafa, khalifah. First, Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar As-Siddiq ni ada perang Al-Rida, yang mana perang ni dia tangani golongan yang murtad, golongan yang tak nak bayar zakat. So ni perang yang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq buat. Okey, lepas Abu Bakar As-Siddiq transfer ke Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni pun pada zaman zaman khalifah ni, golongan peneroka dihantar untuk buka wilayah baru yang berpotensi. So bila ada wilayah-wilayah baru ni, bila gabung makin besar lah. Okay, lepas tu wilayah pada zaman Khalifah Umar juga, wilayah Islam ni dibahagikan supaya mudah untuk kita manage pentadbiran dia. So dia lebih sistematik. Okay, lepas Khalifah Umar, kita pergi ke Khalifah Uthman bin Affan. Mana Khalifah Uthman ni dia mentadbir kawasan yang lebih luas. So setiap kawasan tu dia lantik pula gubernur. Sama juga untuk memastikan pemerintahan tu berjalan secara lancar lah. Lepas tu Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Talib pula, dia memantapkan lagi apa yang sudah dibina. Dia memantapkan lagi. Okay, so itu pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman kerajaan Islam pula, lepas pula Khalifah yang terakhir itu Ali bin Abi Talib tu meninggal, berlaku pula penyebaran Islam, tetap berlaku pada zaman kerajaan Islam. Okay, first zaman Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah, yang mana pusat dia dekat Damsyik dengan Cordoba. Lepas tu dia banyak Bani Umayyah ni banyak bertampak dekat India dan Asia Tengah. Okay, dia sentiasa ada utusan persahabatan dengan China. Lepas tu dia masa zaman tu tersebarnya agama Islam di Afrika dan Spanyol. Okay, lepas tu tadi Bani Umayyah, lepas tu Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pula, dia pusat dia dekat Baghdad. Okay, dia pada zaman tu ilmu pengetahuan sangat pesat, sampai Eropah pun follow. Okay, Bani Abbasiyah ni banyak tersebar dekat barat India. Okay, last zaman Turki Uthmaniyah. Pusat dia adalah di Anatolia. Lepas tu dekat Balkan. Dia berkembang ke Balkan, Eropah, Rusia. Malah Turki Uthmaniyah ni pun dah sampai alam Melayu dah. Okay, so itu cara penyebaran stages. First dari Nabi, lepas tu zaman Khulafa, lepas tu zaman kerajaan Islam. Okay, apa faktor-faktor penyebaran Islam ni? Macam mana Islam ni boleh tersebar luas? Satu, sebab Islam ni kesyumulan Islam tu. Islam ni dia seimbang, rohani dan jasmani. Dia cover semua dalam kehidupan kita. Walaupun kita fokus dekat agama,
Tapi kita tak menolak kemajuan dunia. So kita balance dunia dan akhirat. That's why Islam boleh berkembang dengan pesat. Okay. Islam juga melakukan prinsip keterbukaan. Okay. Kita menerima agama lain. Okay. Lepas tu kita berlaku adil kepada agama lain. Dia menjalankan prinsip kesamaan. Walaupun hidup berbagai bangsa, tapi kita tetap sama. Kita treat sama. Okay. Lepas tu dari segi dakwah pula, Islam ni dia lebih diplomasi. Dia tak adalah masuk, kena ni. Tak. Kita banyak belajar, ajar dia ni apa semua. Dan kalau bila dia dah bersedia, dia akan masuk Islam. Lepas tu penyebaran Islam juga mungkin berlaku sebab hubungan diplomatik. Contohnya kalau macam kita selalu berhubungan China, mungkin kita boleh pergi sana, kita cerita pasal Islam apa semua, maybe dari situ juga ada penyebaran Islam. Sama juga dengan perdagangan. Kalau kita selalu pergi sana, jual beli dengan orang sana, contohnya orang Arab datang dekat tanah Melayu dulu, so dia jual lah apa, cerita-cerita pasal Islam, so orang Melayu pun masuk Islam, macam tu contoh. Lepas tu ini juga penyebaran Islam ni berlaku sebab pembukaan wilayah baru. Kan tadi memang ada cerita akan zaman Khulafa Umar kot, dia hantar golongan peneroka kan, untuk buka wilayah baru. So bila kita buka wilayah baru, dah ada orang baru, maybe kita boleh cerita pasal Islam dan orang berminat untuk masuk Islam, InsyaAllah. So itu antara faktor-faktor penyebaran agama Islam. Okay. Lepas tu sekarang Mama nak cerita macam mana kan Islam dah mudah muncul, berkembang. Tadi Mama dah cerita kan. So apakah sifat-sifat ketokohan Nabi Muhammad SAW ni? Okay, dalam topik ni kita akan cakap Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin negara, sebagai pembangun ekonomi. Okay, 3 area yang kita akan cerita pasal Nabi Muhammad SAW. Okay, Mama cerita pasal pemimpin negara dulu. Okay, semasa dia ada dari dua segi lah, dari segi tempatan dan dari segi antarabangsa sebagai pemimpin negara. Dari segi tempatan, apa yang Nabi buat, dia bentuk perlembagaan Piagam Madinah. Lepas tu dari segi tempatan juga sebagai seorang pemimpin negara, dia satukan masyarakat Islam. Masa beliau masa Nabi pindah dekat Madinah tu, dia ada 2 kaum, Muhajirin dan Ansar. So Nabi boleh satukan masyarakat Islam. Okay. Lepas tu dia sebagai pemimpin negara, apa contribution dia dari segi antarabangsa tu, Nabi selalu hantar wakil ke luar negara untuk menjalinkan hubungan diplomatik. Itu memang Nabi memang buat semua tu. Okay. So itu Nabi tokohnya sebagai pemimpin negara, sebagai pembangun ekonomi. Contohnya perdagangan dan hub luar. Masa Nabi dekat Madinah tu, Nabi memang menggalakkan perdagangan. Dan Madinah juga merupakan laluan Yaman dan Syam. Of course lah, perdagangan akan jadi lebih better. Okay. Lepas tu Nabi galakkan pertanian. Nabi buat pengurusan tanah. Pengurusan semula tanah yang terbiar. Dan Nabi juga dia tembus semula tanah yang tergadai kepada Yahudi. Sampai begitu sekali. So masa bila kita kata tokoh Nabi Muhammad sebagai pembangun ekonomi ni, Nabi pun buat juga pasar Suk Al-Ansar, tempat berjual beli untuk umat Islam tanpa prejudiskan bisnes kaum Yahudi. Okay, sudah faham pasal tokoh Nabi sebagai pembangun ekonomi, sebagai pemimpin negara, sekarang sebagai pemimpin masyarakat. Sebelum hijrah, Nabi banyak fokus kepada akhlak, akidah, syariah.
Tapi bila selepas hijrah, Nabi banyak fokus kepada syura, runding, adil. So dari situlah wujudnya Piagam Madinah. Nabi juga satukan kaum Muhajirin dan Ansar macam tadi Mama cerita. Lepas tu Nabi tingkatkan nilai toleransi dan menghormati sesama manusia. Okey. Selain daripada pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi, Nabi juga adalah tokoh sebagai pemimpin tentera juga. Nabi memperkenalkan konsep jihad. Jihad tahu kan? Okay. Nabi dalam Islam peperangan tak diizinkan kecuali ancaman kepada umat Islam. Antara perang-perang zaman Islam dulu, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan sebenarnya kita orang Islam dilarang bunuh sesuka hati. Kita tak boleh simply bunuh. Ada tentera Yahudi kita simply bunuh. Tak, dari Islam tak praktis macam tu. Dan Nabi juga sentiasa menerima pandangan. Dia sentiasa open dan menerima pandangan orang lain. Itulah bagusnya Nabi ni. Okay. Now Mama nak cerita pasal sumbangan tamadun Islam pada dunia. Okay, ni general dulu. Dari segi politik, ekonomi and social. Okay. Dari segi sumbangan tamadun Islam pada dunia ni, dari segi politik, dia first kita tengok dari segi kehidupan negara dia dulu. Okay. Biasanya sumbangan ni dia ajar kita macam mana nak teroka wilayah baru. Daripada pengalaman dia lah kita dapat belajar semua ni. Okay. Lepas tu kita belajar kerjasama antarabangsa. Macam mana diorang menyampaikan dakwah. Dan kita juga belajar dari segi perlembagaan. Macam mana tamadun Islam dulu dia buat perlembagaan tu. Berdasarkan apa. Semua tu kita boleh belajar daripada sejarah tu. Okay. Itu sumbangan tamadun Islam kepada kita. Lepas tu dari segi politik juga kita tengok pemerintahan. Cara hidup. Zaman tu memang adil. Yang mana berbeza agama, kita tamadun Islam tetap menjalankannya secara adil dan toleransi antara kaum sangat tinggi pada zaman tu. Okay. Dan juga tamadun Islam ni dia mengamalkan konsep ummah, yang mana masyarakat bersatu tanpa mengira agama dan keturunan. As long as you okay, then kita panggil dia sebagai satu ummah. Okay. Setiap anggota mempunyai tanggungjawab untuk memajukan negara. Kan? Kalau setiap anggota, setiap warga negara tu berasa tanggungjawab untuk memajukan negara, insya-Allah majulah negara tu. Okay. Dan dari segi politik juga, tamadun Islam ni mengamalkan sistem syura, yang mana mereka mengadakan mesyuarat untuk mencapaikan satu keputusan. So adalah perbincangan, ada brainstorming apa semua kot. Okay. So itu kita boleh belajar sumbangan tamadun Islam dari segi politik. Dari segi ekonomi pula, pada zaman tamadun ni, dia banyak dia ada few amalan lah yang dia orang buat. Okay. Satu, orang Islam tak tipu semasa berniaga. Okay. Tamadun Islam mengamalkan sistem zakat dan wakaf. Tamadun Islam ada sistem mata wang, dirham dan perak. Lepas tu tamadun Islam ada sistem cukai, yang mana Al-Kharaj adalah bermaksud tanah, Al-Jizyah bermaksud cukai perlindungan, Jizyah Al-Ruz adalah cukai untuk diri, Al-Ushr adalah cukai untuk perdagangan. Okay.
Dari segi ekonomi juga, tamadun Islam tak amalkan riba, tak dibenarkan amalkan riba. Okey. Dan sentiasa rakyat tu sentiasa ditanam dengan semangat suka bersedekah. Okey. So itu antara amalan dari segi ekonomi yang tamadun Islam jalankan. Okey. Lepas tu ada juga masa tu disediakan kemudahan asas seperti sistem air, sistem pemparentah, benda-benda macam tu lah. Okay. Lepas tu dari segi ekonomi ni juga, Mama nak cerita pasal institusi Baitulmal. Dia umpama perbendaharaan negara lah. Di mana dia akan, institusi Baitulmal ni, dia akan manage duit-duit pemerintah ni. Contohnya daripada sumber zakat tadi, daripada sumber wakaf tadi, daripada sumber harta yang kita dapat daripada peperangan. Kalau kita ada tawanan, kita ada tawan barang-barang ke, so itu harta juga. Lepas tu dari segi cukai, dari segi pelaburan pemerintah, so benda-benda macam tu semua kita boleh jadikan rujukan lah. Untuk itu sumbangan tamadun Islam untuk kita belajar. Okay. Tadi dah politik dah sudah, dari segi ekonomi dah sudah, Mama cerita pasal dari segi sosial. Okey. Masa tamadun Islam ni, ingat tak zaman jahiliah wanita dianggap hina. Kan dia tak hormat wanita langsung. Tapi pada zaman tamadun Islam, wanita ni diangkat. Okey. Lepas tu pada dari segi sosial tamadun Islam juga, mereka jalankan penyelidikan saintifik yang mana diorang come out dengan industri, dapat tahu pasal industri kertas, research pasal baja yang terbaik, sistem air yang terbaik. Lepas tu diorang pun ada buat juga macam cantuman bunga dan buah. So jadi apa? Maybe jadi buah lain ke apa ke, kurang macam tu. So diorang kaji benda-benda tu masa tamadun Islam. Masa tamadun Islam juga kita ada pusat kegiatan intelektual yang mana dia berpusat di Cordoba, Toledo, Spain. Okay. Dia pusat intelektual tu dia more fokus dekat falsafah dan sains. And also dari situlah wujudnya budaya ilmu, nak belajar ilmu. Okay. Antara ilmuwan Islam, contohnya dari segi sains kimia, yang paling famous Jabir bin Hayyan. Okay. Dari segi perubatan, Ibnu Sina. Biasa dengar kan Ibnu Sina. Lepas tu dari segi falsafah, Al-Khindi. Al-Khindi ni dia ada buatlah tulisan pasal logik lah, pasal muzik, pasal perubatan. Dia buat. See? Lepas tu kalau dari sektor astronomi and falak, ada ilmuwan bernama Al-Battani. Dia ada buat tulisan juga pasal trigonometri, dan dia cipta alat ukur masa. Okay. So dari segi geografi pula, nama ilmuwan ni Al-Binini. Dia cipta peta, dan ada juga peta dia masih digunakan sampai sekarang. Okay, dari segi matematik, kita ada ilmuwan yang bernama Al-Khwarizmi, di mana dia ada buat algebra. Okay, dari segi sektor pelayaran pula, kita ada Ibnu Battuta. Ini pun biasa dengar. Ibnu Battuta dikatakan dah berlayar sampai ke alam Melayu juga, sampai kat tempat kita juga. Okay. So itu basically apa ilmuwan lah, kena hafal nama-nama ilmuwan ni. Okay. Last sekali dalam sejarah Form 1 ni adalah subtopik sumbangan tamadun Islam dalam bidang spesifik seni bina. Okay. Ciri-ciri seni bina Islam ni, dia allocate ruang cahaya untuk keselesaan ibadat. Kalau kita pergi masjid kan, biasanya cahaya tu ada sebab kita banyak tingkap, berangin, so kita selesa nak beribadah. Lepas tu seni bina Islam ni dia memang
dia asingkan ruang lelaki dengan perempuan. Lepas tu seni bina Islam juga dia boleh disesuaikan mengikut iklim tempat tu. Contohnya kita ada masjid Cina dekat bentuk macam Cina, macam kubah Cina kan, tapi sebenarnya masjid. So kita biasanya ciri-ciri binaan Islam ni, binaan dia kukuh dan tahan lama. Lepas tu dia lebih artistik sikit lah, dia ada unsur luahan perasaan, hening dan aman macam tu. Okay, binaan ni dia ada menara, mihrab dengan mimbar. Okay, menara ni biasanya dia tinggi dan tirus. Kenapa dia tinggi dan tirus? Sebab senang nak laungkan azan, so banyak kawasan yang boleh dengar azan tu. Okay, mihrab ni pula, mihrab ni dia biasanya kat depan tu, dia berfungsi sebagai penanda kilat. Penanda kilat. So itu mihrab. Mimbar pula biasa yang khutbah Jumaat tu, ataupun ada kalau macam tak tahulah, kalau ada talk ke apa ke, mimbar tu kalau solat Jumaat tu tempat yang imam baca khutbah tu, tu mimbar. Okey. Lepas tu seni bina tamadun Islam ni juga digalakkan perhiasan. Contoh perhiasan dia semihat, kadang-kadang ada juga yang ditambahkan batu permata. Okey. Mereka bentuk tamadun Islam pun unik juga. Dia ada elemen estetika, mana dia guna geometri dengan kaligrafi sebagai hiasan. Okey, dia sesuai kan seni bina dengan budaya setempat, contohnya masjid Cina yang Mama cakap tadi tu lah. Okey, so dah habis dah semua topik sejarah. Mama ada topik 1, 4, 5, 6, 7. 2 dengan 3 I'm sure nanti kalau Mama ada masa Mama buat. Okay, all the best with your final exam, InsyaAllah. Mama doakan mana yang terbaik buat anak Mama. Okay, I love you all. Thank you.